Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Sahibul Samah, Datuk Mufti Perlis, Ustaz Nazim, Ustaz Rizal. Tajuk kita hari ini SOP menuju ke syurga Allah. Pada masa yang sama kita menuju ke syurga Allah, tetapi kalau kita flashback kepada asalnya kita adalah dari syurga Allah dan kembali ke syurga Allah. Jadi kita zuriat daripada Adam, bukan zuriat iblis. Nabi Adam diusir namun kembali ke syurga. Sebaliknya iblis terusir buat selama-lamanya. Mohon pencerahan daripada Datuk dan Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Suara ini kalau dibiarkan lama boleh mengganggu bidang kerja saya. Jadi saya tak boleh bagi lama-lama. Suara memang makan bis Tuan. Masuk tangkap mic. Kan? Nanti lepas ni panel Datuk lagi, Ustaz Nazim, tapi pengusi mungkin bukan saya lagi lah. Jadi soalan tu cantik. Kita adalah zuriat Adam. Tapi kedua-duanya diusir. Kedua-duanya dihalau keluar. Kedua-duanya buat silap. Tapi Adam boleh balik. Iblis tak boleh balik. Jadi Datuk, dia bersilakan untuk memberikan ulasan. Okey, terima kasih. Kena follow sikit benda ni. Takut tak faham. Tapi pulahlah, polis semua sentiasa menerima arahan-arahan yang berat. Mesti mudah nak faham. Agama simple untuk faham. Yang pertama, Adam memang di syurga. Walaupun begitu, para ulama ada berbeza pendapat. Adakah syurga Adam dengan syurga yang akan kita patah balik pergi nanti sama standard dia ataupun berbeza? Sebahagian mereka menyatakan ada perbezaan. Disebabkan kerana syurga yang kita nak pergi nanti ni tak ada apa-apa larangan. Tapi yang Adam duduk tu ada larangan. Kan? Apa nama? Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini, nanti kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Tapi itu adalah simbolik. Dan maksudnya ada benda yang dilarang. Syurga yang kita nak duduk nanti, everything is dia izinkan untuk kita, provided untuk ahli syurga. Tapi Adam duduk, Allah nak, tuan-tuan, dalam Quran cerita Adam dengan iblis ni diulang banyak kali. Di dalam Old Testament, di dalam Bible juga diulang cerita ni. Disebut cerita ni. Dalam Quran dia ulang banyak kali kerana ini adalah core kepada kehidupan kita ni. Adam ni ialah makhluk yang pertama, manusia yang Allah ciptakan. Manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Kita daripada zuriat Adam. Punya banyak. Kenapa syurga tu? Syurga bahasa kita, bahasa Arab panggil jannah. Pasal apa jannah? Maksudnya covered, ditutupi. Itulah syurga. Apa yang menutupinya? Pohon-pohon, keindahan. Sebab tu kita panggil jin tu jan. Daripada root, the same root. Daripada asas pokok yang sama. Daripada asas bahasa yang sama, iaitu tak nampak. Syurga tu banyaknya keindahan dia tu sampai tak nampak seakan-akan. Artinya di dalam syurga punyalah banyak pokok. Satu pokok tak boleh. Adam ni, dia pergi langgak hak satu tu. Kalau tak tahulah, kalau kita kata mungkin kalau nak cerita syurga luas, mungkin juta-juta pokok ada. Patutnya banyak dah yang cukup tu. Tapi yang kata manusia ni, yang satu tu lah yang Tuhan kata jangan, yang tu lah Adam pergi. Adam pergi. Dan kerana dia pergi itulah, dia dikeluarkan daripada syurga. Sebagai satu hukuman dan takdir Tuhan pada dia. Diturun ke dunia. Okey.
Itu satu. Saya nak patah balik sikit sebelum Adam bilang. Apabila Adam buat salah, Allah hukum apa? Keluar daripada syurga. Kisah ini repeated so many times dalam Quran. Sebab sangat penting untuk kita fikir. Supaya setiap kali kisah tu berlaku, kita fikir balik. Sudut yang lain. Sudut-sudut yang berbeza. Kenapa? Bila dia keluar, Allah tak balikkan dia. Selepas kiamat, baru dia balik. Dia keluar, dia duduk di dunia sebagai khalifah. Tapi Allah tak terus hukum Adam dengan kemarahan. Hanya dia hukum keluar syurga, tapi dia berikan keampunan. Dia ampunkan Adam. Ditabalkan sebagai khalifah. Dia muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Allah muliakan Adam. Padahal Adam langgar. Dia berbeza dengan apa yang berlaku pada Iblis. Pasal sebut Iblis tadi. Iblis, dia juga buat salah. Adam buat salah, keluar daripada syurga, dapat keampunan, jadi khalifah. Iblis buat salah. Salah Iblis apa? Tak mau sujud tak sujud ni maksudnya bagi respect pada Adam. Apa kesalahan dia? Dia dilaknat, dihukum kafir sehingga kiamat. Adakah ada double standard di dalam hukum? Satu makhluk kena sampai laknat, tak ampun, masuk neraka sampai kesudahan. Satu lagi ni salah juga, dua-dua buat salah, punya banyak benda lain yang beri kat dia, satu tu je juga yang dia langgar. Ikut-ikut hang ni kira tak patut betul. Punya banyak aku bagi, satu ni yang aku kata jangan, yang ini juga yang kau langgar. Tapi diampunkan, ditabalkan, dimuliakan, dimasukkan pula anak cucu dia yang mana baik-baik ke dalam syurga. Iblis dilaknat, ni menunggu sehingga hari kiamat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Adakah ada double standard punishment? Tak. Kerana Allah nak bagi tahu bahawasanya kesalahan-kesalahan, tapi titik kesalahan itu berbeza. Kesalahan Iblis bila salah, pasal apa tak sujud pada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku api, dia tanah. Maksudnya tak standard lah. Satu peraturan yang tak patut, aku pula nak kena sujud pada Adam. Pasal apa? Patut dia yang respect kat aku. Padahal nak arahan Allah. Allah tak aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan takabur, termasuk di kalangan orang kafir. Enggan satu hal, takabur, dan dia di kalangan orang yang kafir. Tapi Adam bila dia kena, dia makan dan dia kena, dia tak kata, ya Allah kalau dah tahu aku tak boleh makan, buat apa pergi cipta dalam syurga ni? Dia tak kata. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalim diri kami. Kalau engkau tak kesian kami, kalau engkau tak rahmati kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Humbleness. Be humble before your God. Tunduk di hadapan Tuhan. Dengan itu Iblis, sebab itu yang menyebabkan manusia menjadi kufur ialah kesombongan. Sebab tu dosa, semua kita buat dosa. Tak ada siapa. Saya buat dosa, semua manusia buat dosa. Bedanya, untungnya Allah tak dedah je dosa kita. Yang tu je. Tapi bila kita buat dosa, anak Adam akan kata apa? Astaghfirullah. Minta ampun. Tapi kalau satu orang tak puasa, pasal apa tak puasa? Dia kata, aku tu macam tu lah. Bila nak tobat tak tahu. Tengoklah, hang doa lah kat aku depan-depan ni, aku puasa lah. Memang salah pada orang lain boleh puasa. Dia hukum apa? Fasik jahat. Fasik. Berdosa. Tapi dia kata, ni, hampa duk puasa-puasa lama ni, hampa jadi kaya adakah? Dia menjadi kafir, keluar daripada agama. Yang tadi buat kesalahan, dia akui dia lemah. Yang ni dia buat kesalahan, dia challenge hukum tu, menjadi kafir.
Sebab tu satu orang kalau dia tak pergi haji, dia kata, pasal hang tak pergi haji, itulah duit banyak, duk cari dunia macam ni ya. Dia balik kelemahan pada diri dia. Sampai jam angkat. Orang kaya macam tu lah. Sat-sat orang telefon nak bagi duit. Ni potongan apa pula dapat tak tahu. Okey. Macam tu juga. Kalau dia tak pergi haji, pasal apa tak pergi haji? Itulah nak cari dunia. Hang doa lah kat aku. InsyaAllah aku pergi lah. Tak pergi juga. Tapi kalau hampa duk pergi haji ni awak, hampa dapat untung apa? Hampa nak pergi tengok apa kat situ? Menjadi kafir. Murtad. Sebab tu orang tak buat sunnah Nabi, tak dapat pahala ataupun berdosa. Tapi kalau dia hina Nabi, dia menjadi kafir. Sebab tu pentingnya kisah Iblis dan Adam yang diulang di dalam Al-Quran. Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Datuk dah sebutkan tadilah, kita anak keturunan Nabi Adam AS berasal daripada syurga. Dan Nabi Allah Adam AS telah diampunkan oleh Allah SWT kerana satu benda yang dia buat. Kerana dia iktiraf dosanya dan dia memohon kepada Allah SWT. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, yakni kalimat. Nabi Adam AS telah memohon kepada Allah dengan kalimat, yakni kalimat taubat. Pengiktirafan dia kepada dosanya dan dia memohon taubat kepada Allah SWT, maka fataba alaih, maka Allah ampunkan dia. Sebab itu setiap orang yang melakukan dosa wajib untuk dia memohon taubat kepada Allah SWT. Katalah kita tak rasa kita berdosa, tetap pun kita kena iktiraf kelemahan kita dan kita perlu memohon keampunan kepada Allah SWT. Konsep orang Islam jelas, buat salah mohon ampun, Allah ampunkan dia. Tapi berbeza dalam konsep agama lain, sebagai contoh agama Kristian, dalam dosa Nabi Adam AS ni, mereka sebutkan Nabi Adam telah melakukan dosa warisan dan warisan dosa itu diwariskan kepada anak keturunan manusia yang lain. Mereka sebutkan dalam kitab Perjanjian Lama ataupun Al-Ahdul Qadim ataupun Old Testament, dia kata dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS diwariskan kepada manusia sampai Nabi Allah Isa AS perlu disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Itu merupakan satu konsep yang salah dan tak sama seperti mana konsep kita yang kita faham Nabi Allah Adam AS diampunkan dosa. Mereka faham original sin ataupun dosa warisan itu diwariskan dan perlu ada seorang Nabi yang disalib ataupun perlu seorang Nabi yang dikorbankan untuk menghapuskan dosa itu. Sedangkan Islam faham Allah telah ampunkan dosa Nabi Adam. Kenapa? Kerana dia telah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang perlu berkorban dengan kematian dirinya bagi menebus kesalahan orang lain. Bahkan setiap orang perlu untuk bertanggungjawab di atas dosa yang dilakukan, iaitu dengan cara dia memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tadi Datuk Mufti dah sebut, dia wajib dan perlu untuk kita lakukan dan kita memang kena ulang-ulang memohon keampunan kepada Allah. Sebut istighfar. Nabi SAW pun sebut, inni la astaghfirullah, aku ni, kata Nabi, memohon kepada Allah fi kulli yaumin, dalam setiap hari, 70 marah, aksar min 70 marah. Ada riwayat kata lebih banyak daripada 100 kali Nabi menyebutkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT. Kalau Nabi memohon keampunan 100 kali, kita ni banyak lagi lah kena mohon kepada Allah SWT. Kita kena mengikuti sunnah Nabi. Nabi sebut 70, Nabi sebut 100, menunjukkan Nabi berulang-ulang kali memohon keampunan daripada Allah SWT. Wallahualam. Saya tambah sikit cukup, saya terlupa soalan tadi ni. Habis saya tahu soalan dia patutnya bukan kita menuju ke syurga, kita kembali ke syurga lah. Saya tahu maksud tu. Takut terlepas tu. Betul lah. Di atas dasar Adam daripada syurga, kita macam kembali ke syurga lah. Kampung kita asal lah syurga. Dan itu adalah kampung kita asal. Cuma saya sebut tadi, syurga yang Allah janji untuk kita ni
mungkin jauh lebih baik daripada ayam bapa kita duduk. Pun syurga juga akan lebih hebat. Bagi setiap syurga itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeza. Tak samalah syurga kita dengan syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap perbezaan itu perbezaan yang terlalu dahsyat di antara kelebihan. Kerana manusia ni kita kan, sebahagian kita ni dia tak ada pengalaman tengok tempat yang hebat. Sebahagian kita ada pengalaman, mungkin tuan-tuan ketua-ketua ni mungkin. Hotel pun tak sama. Setengah orang dia pergi tidur hotel 3 star, hotel 5 star, dia tak sama. Kita ingat hotel lah kan, tak sama. Tu hotel manusia. Pergi bilik pun tak sama. Pergi tengok yang kat Dubai, kat Qatar tu, tak dibandingkan pun hak 5 star, 6 star ni. Tu yang satu bilik satu malam sampai 100,000. Kita apa hotel sampai 100,000? Kalau kita masuk, kita tahu memang padan. Itu dunia manusia buat perbezaan. Rumah pun tak sama. Kan? Bayangkan perbezaan syurga antara hamba-hamba Allah ni. Bukan sekadar hang masuk syurga, dia pun masuk syurga. Tak sama antara syurga. Maka berusahalah kita semua supaya tingkatan syurga kita lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah.